buku bertemu ruas J-20 bertembung F-35. Baru-baru ini, Komander Tentera Udara US Pacific, General Kenneth Wilsbeck, membuat kejutan dengan mendakwa pesawat pejuang generasi kelima F-35 Lightning terlibat close contact dengan pesawat pejuang generasi kelima China J-20 Mighty Dragon. Insiden yang melibatkan kedua-dua pesawat stealth yang termaju ini berlaku di Laut Cina Timur. US Air Force kagum dengan keupayaan J-20 dan profesionalisme juruterbang yang mengendalikannya. Bagaimanapun, persoalan timbul di pihak US Air Force sama ada J-20 bertindak sebagai multi-mission fighter aircraft seperti F-35 atau air superiority seperti F-22 Raptor. Sebelum ini, pakar-pakar pertahanan barat membuat andaian J-20 bertindak sebagai pemburu pasukan sokongan tentera udara. Doktrin pesawat barat terutama USA amat bergantung kepada pesawat-pesawat seperti AWACS, tanker KC-135 dan pesawat EW SIG-IN bagi membantu operasi pesawat pejuang barisan hadapan seperti F-22, F-35, F-15 Eagle dan FA-18 Super Hornet. Tanpa sokongan, jarak penerbangan akan terbatas dan paling berbahaya, pesawat akan berada dalam keadaan buta, terutama dalam persekitaran ruang udara musuh yang syarat dengan peperangan elektronik dan jamming. Dengan ciri-ciri halimunan, J-20 menyusut masuk ke barisan belakang musuh dan melancarkan misal beyond visual range seperti PL-15 ke atas pesawat-pesawat sokongan tersebut. Tambahan pula, rekaan J-20 tidak memperlihatkan keupayaan untuk dogfight dan ketiadaan meriam udara memperkuatkan dakwaan pakar-pakar pertahanan barat. Itu kata barat, tetapi China bijak. Keep the cut to the chest. Dengan kenyataan terbaru USA, ia secara tidak langsung menyangkal dakwaan pemerhati barat. Dalam hal lain, Wilsbeck juga kagum dengan keupayaan pesawat AWACS China KJ-500. Pesawat ini berupaya koordinasi sasaran musuh dengan pesawat pejuang yang akan melancarkan misal jarak jauh. Walaupun pihak China tidak mengulas kenyataan Wilsbeck, seorang juruterbang J-20 dari Wanghai Group dari Tentera Udara PLA, Eastern Theater Command, Wang Li, membuat kenyataan di China Central Television pada 5 Mac 2022. Dalam kenyataan, beliau mengakui terlibat dalam misi rutin kawalan maritim di Laut Cina Timur. Berdasarkan kenyataan kedua-dua belah pihak, pakar pemerhati mengandaikan pesawat F-35 memasuki ADIZ, Air Defense Identification Zone China di Laut Cina Timur. Pencerobohan itu dapat dikesan oleh sistem amaran awal China dipercayai dengan radar anti-stealth. Serentak dengan itu, pesawat J-20 dikerah untuk memintas pesawat F-35. Dalam masa yang sama, KJ-500 bertindak sebagai trafik udara dan mengawasi situasi dan ancaman sekeliling sebagai input untuk J-20. Director South China Sea Strategic Situation Probing Initiative Hu Bo mendakwa insiden ini menunjukkan US cuba melakukan simulasi serangan ke atas China dan menguji respon tindak balas China. Ini bukanlah tindakan kali pertama Amerika Syarikat. Cuma ini merupakan kali pertama melibatkan pesawat termaju dari kedua-dua belah pihak. Sebelum ini, insiden hanya melibatkan pesawat pengintip atau elektronik Tentera Udara USA. Kejadian terburuk melibatkan pesawat pengintip elektronik EP-3E Ares-2 dengan jet pejuang China J-8. Insiden pelanggaran melibatkan kedua-dua pesawat berlaku di antara Kepulauan Hainan dan penempatan tentera China di Kepulauan Pearsall di Laut Cina Selatan. Akibatnya, sebuah jet pejuang J-8 musnah dan juruterbang dilaporkan hilang, manakala pesawat EP-3E terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di Hainan. 24 kru ditahan bersama pesawat. Insiden ini dikenali sebagai Hainan Island Incident, mencetuskan ketegangan di antara negara Uncle Sam dan negara Tembok Besar. Pada 5 Oktober 2021, US Senator Armed Service Committee
James In-ho membuat kenyataan, komander kami meramalkan China bakal mempunyai pesawat generasi kelima melebihi jumlah pesawat US Air Force menjelang 2025. Kenyataan ini dibuat berdasarkan testimoni US Indo-Pacific Command, Komander Admiral Philip Davidson. Ketika ini, China mempunyai 150 unit pesawat J-20 Mighty Dragon dibagikan kepada 4 regimen udara, manakala USA mempunyai 189 unit pesawat F-22 Raptor. Jumlah sebenar mungkin berkurangan sedikit akibat kerosakan disebabkan taufan beberapa tahun dahulu. Namun pengeluaran Raptor telah lama dihentikan susulan keputusan Kongres untuk hanya menambah pengeluaran F-35 Lightning bagi memenuhi bukan saja permintaan domestik tetapi juga rakan sekutu US. Manakala pengeluaran J-20 masih diteruskan seperti Raptor, pengeluaran Mighty Dragon hanya bagi memenuhi keperluan China semata-mata. Tiada versi ekspor. Kalau US Marine dengan F-35B dan US Navy dengan F-35C, China bakal mengoperasi pesawat stealth kedua selepas J-20, dikenali sebagai FC-31 atau J-31. Menurut Sun Chong, Chief Designer kepada Global Times, pesawat ini bakal beroperasi dari kapal pengangkut pesawat. Pada 29 September, Wang Wei, Deputy Air Force Commander of PLAAF, mengeluarkan kenyataan mencabar US, "Let us meet in the sky." Ini susulan kenyataan USA Sekretari Frank Kendall dalam satu temu ramah dengan Defense News pada bulan Oktober baru-baru ini, iaitu USA Air Force perlu memastikan fokus pembangunan teknologi berada di hadapan bagi menakutkan China. Bagi mencapai sasaran pada 2025, China perlu membina sekurang-kurangnya 500 pesawat J-20 dan J-31 bagi bersaing dengan US Air Force. Namun jumlah tersebut tidak termasuk US Navy dan Marine Corps. Terdapat 3 kawasan hotspot yang boleh mencetuskan konflik dengan China dan USA. Taiwan. China berulang-ulang kali menegaskan Taiwan sebagai rogue state dan bakal mengambil kembali dengan apa jua cara termasuk kekerasan. Taiwan adalah negara demokrasi dan menjadi sekutu kuat USA. Kepulauan Senkaku dimiliki oleh Jepun tetapi juga dituntut oleh China. Pencerobohan udara dan laut oleh China juga kerap dilaporkan. US sebagai sekutu kuat Jepun dan mempunyai pangkalan di sana sudah tentu tidak akan berpeluk tubuh jika konflik tercetus. Laut China Selatan. China mendakwa sebahagian besar LCS adalah miliknya berdasarkan peta 9-line. Ini adalah tuntutan terbesar yang melibatkan banyak negara iaitu Filipina, Vietnam, Brunei, Indonesia dan Malaysia. Taiwan juga mempunyai tuntutan bertindih ke atas Kepulauan Spratly atas prinsip kebebasan berlayar dan menjaga sekutu. US bersama Britain kerap menghantar kapal-kapal perang termasuk battle group ke kawasan ini. Malaysia perlu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Perolehan aset-aset dan program naik taraf perlu diteruskan dan dipercepatkan jika perlu. Kita tentunya tidak mahu insiden tentera laut Vietnam bertempur dengan PL Navy pada lewat 80-an berulang mengakibatkan kapal perang Vietnam karam.